Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan banyaknya puji-pujian, rasa syukur kita kepada Allah. Malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian yang berkaitan dengan kitab Taurat yang dijelaskan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Malam ini merupakan siri yang ke-6 perbincangan kita tentang kitab Taurat. Okey. Perbincangan kita pada malam ini adalah berkenaan dengan ulama Yahudi. Okay, tentang apa? Tentang apa ni? Berkenaan dengan ulama. Sekejap ya. Okey. Berkenaan dengan ulama Yahudi, kita panggil orang-orang agama Yahudi, apa yang mereka telah buat kepada kitab Taurat. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah para ulama-ulama Yahudi, apa kita panggil rahib-rahib, orang-orang kuat agama Yahudi ni, apa tindakan mereka apabila mereka membaca kitab-kitab Taurat. Okay. Ataupun dalam erti kata yang lain, kitab Taurat yang mereka baca, yang mereka dengar, yang mereka faham itu telah pun diubah isi kandungannya, telah ditukar dengan makna-makna yang lain. Okay. Telah disorokkan ayatnya, okay, dan sebagainya. Oleh siapa? Oleh ahbar, iaitu ulama-ulama Yahudi. Ini bermakna perbincangan kita pada malam ini adalah perubahan, tokok tambah, penyelewengan kitab Taurat. Daripada maklumat ini, maka kita mendapati bahawa kitab Taurat yang asli ataupun boleh dikaitkan dengan kitab Perjanjian Lama sebenarnya bukanlah kitab Taurat yang asli. Yang asli itu maksudnya yang sama seperti yang diterima ketika mana Nabi Musa menerimanya di Gunung Tursina, seperti mana yang pernah kita bincang sebelum ini. Tetapi yang ada sekarang ni adalah yang telah diubah. Okey. Apakah ayat yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa kitab Taurat itu telah diubah? Okay. Ada 4. Sebelum tu saya maklumkan, malam ni saya tak dapat menyediakan nota dalam bentuk PowerPoint seperti
siri-siri yang sebelum ini. InsyaAllah saya cuba siapkan, dan kalau siap nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya tak dapat nak janji bila lah, ya, kerana agak padat program dalam minggu lepas dan juga minggu ini. Jadi saya tak dapat nak menguruskan waktu dengan baik, sehingga tak sempatlah nak sediakan nota dalam PowerPoint seperti yang tuan dapat sebelum ini. So saya mohon ampun dan maaf pada tuan dan puan-puan. Justru itu saya meminta jasa baik tuan dan puan-puan supaya bolehlah merujuk kepada Quran terjemahan, ya, merujuk kepada Quran terjemahan. Quran terjemahan. Jadi untuk mendapatkan ayat-ayat rujukannya ada 4. Maksudnya ada 4 tempat, okay, di dalam Al-Quran yang Allah ada menyebut telah berlakunya perubahan dalam kitab Taurat. Okay. 4 tempat itu ia berada pada 3 surah. Ada 3 surah yang menyebutkan tentang maklumat ini. Okay. Surah yang pertama iaitu surah Al-Baqarah. Surah yang kedua An-Nisa, dan surah yang ketiga adalah surah Al-Ma'idah. Okey. Surah Al-Ma'idah ni ada 2 tempat dalam suratul Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang sama, ada 2 tempat Allah menyebut tentang perubahan kitab Taurat. Okey. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kita akan rujuk adalah ayat ke-75. Okay, ayat 75 yang berada ayat ini boleh ditemukan pada muka surat nombor 75. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 75, muka surat dia. Sekejap, takut saya tersalah sekejap. Ayat nombor 75 surah Al-Baqarah. Okey, muka surat nombor 11. Tu kan tengok muka surat nombor 11 yang berada ayat ini pada baris yang ke-11, 12, 13 dan juga 14 lah. Pada baris ke-11 tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, pada baris yang ke-11, 12 dan 13. Okey, tuan-tuan dah jumpa muka surat apa? Muka surat yang ke-11, Suratul Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 75. Okey. Tempat yang kedua, ayatnya berada dalam surah An-Nisa. Okey, suratul Nisa iaitu surah yang keempat di dalam Al-Quran, ayat 46. Surah An-Nisa ayat nombor 46. Okey, muka surat 86. Muka surat 86. Ayat yang ke-46 surah An-Nisa, surah yang keempat, muka surat 86 ni boleh ditemukan pada baris yang kedua, 3, 4, 5 dan 6. Maknanya baris kedua sampai baris yang ke-6. Okey, catat dahulu. Nanti boleh terus rujuk kepada Quran terjemahan. Okey. Tempat yang ketiga, ia berada dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, okey,
ayat nombor 13. Ayat nombor 13 suratul Maidah. Surah yang kelima, muka surat 109. 109. Okey. Baris ayat ini berada pada baris yang ke-11 sehinggalah baris yang ke-15. Okey. Tempat yang keempat diletakkan ayat di dalam Al-Quran yang ada menyebut tentang perubahan kitab Taurat daripada yang asal adalah berada pada surah Al-Maidah, surah yang ke-5, okay, ayat nombor 41. Ke surah ayat nombor 41. Ayat 41 ini dia berada pada halaman 114. 114. Okey. Baris yang ke-7 sehinggalah baris yang ke-15. Okey, moga-moga tuan-tuan dan puan dapat ataupun sempat untuk membuat catatan. Okey, kalau tuan-tuan berada di dalam grup, berada dalam aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh rujuk di dalam ruangan chat. Okey, di dalam ruangan chat ada disenaraikan ayat-ayat yang telah pun saya sebutkan. So, kita ucapkan jazakillahu khairah kepada Kak Nuriza kerana dapat mencari ayatnya dan meletakkan terjemahannya di ruangan chat. Mungkin boleh letakkan juga di ruangan di ruangan kita kata letakkan juga di dalam bahagian komen di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okey. Kalau dah selesai, maka mari kita dapatkan maklumat yang lebih terperinci pada surah Al-Baqarah ayat nombor 75. Okey, muka surat nombor 11. Okey, ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعوا أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Okay, itulah ayat nombor 75. Okey, terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey, apakah kamu masih ini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Okey, orang Islam, orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, apakah kamu masih mengharapkan mereka di sini adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa kamu ni nak terlalu harapkan sangat? Mereka itu orang Yahudi akan beriman kepada kamu, akan ikut kamu, akan percaya kepada kamu. Okay. Padahal, kata Allah, segolongan. Farikum minhu maksudnya ada sebahagian, segolongan dari mereka ni. Okay. Mereka ini, sebahagian dari mereka orang Yahudi itu, mereka yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Okay.
summa yuharrifunahu, kemudian mereka ubah kalam Allah yang mereka dah dengar tu. Okey, min ba'di ma aqalu, setelah mereka faham. Mereka faham apa yang mereka dengar daripada kalam Allah itu, mereka ubah. Wahum ya'lamun, sedangkan Allah itu mengetahui. Okey, ayat ini, okey, ayat ini, okey, Allah Subhanahu wa ta'ala, okey, Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya nak memperingatkan siapa? Okey, ingat ayat ni surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, kita tahu surah Al-Baqarah turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan apabila Nabi berada di Madinah, kita sudah sedia maklum di sana adanya orang-orang Yahudi. Ya, sudah adanya orang Yahudi. Macam Yahudi Bani Qainuqa', Bani Nadir, Bani Quraidah. Okey. Jadi Allah ni mengingatkan tentang perangai orang-orang Yahudi yang ada dekat Madinah itu, nak dikaitkan, nak disamakan oleh Allah dengan perangai nenek moyang mereka. Maksudnya orang Yahudi dekat Madinah tu, kelakuan mereka, okey, ada persamaan dengan kelakuan nenek moyang mereka. Okey, nenek moyang mereka ni buat apa? Okey, nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi ni dulu, mereka ini, okey, mereka ini telah melakukan apa? Mereka telah yuharrifunahu, iaitu mereka telah kalau kita baca pada terjemahan, maksudnya mereka telah mengubah isi kandungan kitab Taurat. Okey, jadi tuan-tuan kena catat dalam ayat tersebut. Okey, ada tiga macam ni. Ada tiga keadaan. Maksudnya ada tiga perihal orang Yahudi ni, nenek moyang orang Yahudi di Madinah ni, maksudnya pembesar-pembesar alim ulama lah, alim ulama orang Yahudi yang masa zaman Nabi Musa, lepas zaman Nabi Musa tu kan, dapat yang mereka dapat kitab Taurat tu pada zaman Nabi Musa ni, ada tiga perihal mereka. Tiga perihal mereka ni, maksudnya setelah mereka melakukan tiga perihal ini, maka mereka telah ubah kitab Taurat. Maksudnya Allah nak cerita ada tiga situasi nenek moyang orang Yahudi ini, tiga situasi, tiga perihal ini, lepas berlaku tiga perihal ini, mereka ubah kitab Taurat tu. Okey, perihal yang pertama, okey, situasi yang pertama, kalau kita baca ayat tu, Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni, dia buat apa? Yasma'una kalam Allah. Yasma'una kalam Allah, maksud dia apa? Okey, mereka mendengar firman Allah tu. Mereka tahu Taurat tu, mereka dengar. Okey, mereka dengar tu maksudnya apa? Maksudnya mereka dengarlah apa kitab Taurat itu dibacakan kepada mereka. Okey. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, mereka, kalau kita tengok pada ayat tu kan dia bunyi apa? Ayatnya berbunyi ma'aqaluhu. Jumpa tak perkataan min ba'di ma'aqaluhu. Kalau kita faham aqaluhu,
akal. Maksudnya setelah mereka memahaminya. Maknanya Allah Ta'ala kata, nenek moyang orang Yahudi ni dulu, nenek moyang ni mereka siapa ni? Pembesar, maksudnya alim ulama orang Yahudi ni dulu, masa kitab Taurat ni, mereka dengar kitab Taurat tu. Bukan sekadar dengar, sebenarnya mereka faham apa maklumat yang ada dalam kitab Taurat tu. Maklumat ada dalam kitab Taurat tu telah kita terangkan, betul tak? Pada siri yang ke-5, pada siri yang ke-4 kita ada terangkan. Dalam kitab Taurat ni ada maklumat apa? Jadi para ulama Yahudi ni, mereka aqalu, kan tuan kata, tuan kata mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka berakal. Maksudnya setelah mereka faham apa sebenarnya yang Tuhan nak masukkan dalam kitab Taurat tu. Bukan sekadar mereka faham. Allah kata di hujung tu apa? Wahum ya'lamun. Sedangkan dalam masa sama mereka mengetahui. Mereka mengetahui apa? Okey. Mereka mengetahui ni maksudnya mereka tahu bahawa itu adalah kalam Allah. Sebab kita kan belajar sebelum ini kitab Taurat termasuk di antara wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi mereka mengetahui apa sebenarnya? Mereka mengetahui kesan buruk jika mereka menolak kitab Taurat tu. Kalau kita baca dalam tafsiran Ibnu Katsir, dia kata wahum ya'lamun. Mereka mengetahui di sini maknanya mereka mengetahui kesalahan kalau mereka mengubah kitab Taurat tu, dan juga membawa maksud mereka tahu kesalahan kalau mereka ubah maknanya. Mereka tak ubah ayat, tapi mereka ubah makna. Okey. Jadi perkataan wahum ya'lamun dekat situ adalah orang pendeta ulama-ulama Yahudi ni, mereka tahu kesan ataupun mereka tahu tentang apa? Tak boleh nafikan lagi. Itu adalah kalam Allah. Kalau Allah kata A, kena kata A. Kalau Allah kata halal, kena kata halal. So dia tak boleh ubah. Oh, kita tukar jadi haram lah. Ya haram ni kita tukar jadi halal lah. Mereka tahu kesalahan itu. Okey. Apa maksud min ba'di ma aqalu? Min ba'di ma aqalu tu seperti saya sebut tadi tu, mereka faham bahawa maklumat dalam kitab Taurat tu dia ada dia beritahu hukum ni halal, mereka tahu okey ni halal, mereka tahu oh ini haram, mereka tahu oh yang ini pasal solat, mereka tahu oh yang ni pasal puasa, mereka tahu. Maksudnya mereka faham kitab Taurat tu suruh buat apa. Okey, jelas okey, cuba bayangkan setelah mereka mendengar kalam Allah tu, kedua mereka faham tentang memang itu kalam Allah, kan, tentang hukum hakam dia, apa mereka kena buat, apa mereka tak kena buat, mereka faham. Dan yang ketiga, mereka pun faham bahawa mereka tak boleh ubah apa wahyu Allah tu, kitab Taurat tu. Tapi mereka buat apa? Sebelum tu kata Tuhan kata apa? Allah sebut di dalam tu adalah mereka buat apa? Yuharrifunahu. Kita bayangkan kalau kita ikut sunnah macam ni tau. Mula-mula mereka dengar, lepas tu mereka apa? Mereka faham, lepas tu mereka tahu mereka tak boleh nak ubah kitab tu. Lepas tu mereka buat apa? Mereka ubah. Mereka pindah kitab Taurat tu. Mereka tukar tafsiran ayat dia. Jahat tak orang nenek moyang orang Yahudi ni? Kalau dia tak tahu, berbeza betul tak
Kalau mereka tak faham, berbeza. Ni mereka faham. Mereka dengar sendiri kitab kalam Allah tu. Dan mereka apa? Mereka mengetahui. So, saya dah ulang banyak kali. Moga-moga boleh faham. Orang yang macam ni, okay, perangai orang yang macam ni, orang Yahudi macam ni, nenek moyang dia dah macam tu, betul tak? Takkanlah kamu semua orang beriman nak mengharapkan sangat orang Yahudi tu akan ikut macam kamu untuk beriman. Okey. Itu yang ayat kata afatat ma'u yu'minu lakum. Ada kata apa sangatlah yang kamu duk harapkan pada orang-orang Yahudi ni, sedangkan nenek moyang mereka atau kita sebutkan tadi. Tetapi tidak semua orang Yahudi itu, mereka ulama-ulama Yahudi ini yang mengubah. Sebab dalam ayat itu Tuhan kata apa? Kana fariqum minhum. Fariqum minhum ni maknanya sebahagian daripada mereka telah ubah. Okey. Jelas, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Untuk jelas lagi, izinkan saya menukilkan beberapa ulasan tafsiran tentang ayat 75 ni seperti yang ditafsirkan oleh para tabi'in. Ni untuk lebih kukuhkan lagi makna tu. Okey, yang pertama, kalau tuan-tuan ada kitab tafsir Ibn Kathir, kita boleh buka dekat ulasan ayat itu. Okey, Imam Qatadah, iaitu seorang tabi'in namanya Qatadah memang dia menerangkan mereka yang dalam ayat ni merujuk kepada orang Yahudi. Okey, betul, kita seperti yang kita sebut tadi. Okey, ikut ulasan Mujahid seorang tabi'in, dia kata mereka ni bukan sekadar mereka mengubah, tetapi mereka juga menyembunyikan. Mereka tak nak, maksudnya mereka seolahnya macam dia sembunyikanlah ayat tu kata apa. Kata Imam Mujahid, mereka tu siapa yang buat kerja tu, yang yuharrifunahu, yang telah mengubah tu, pindah, tukarkan pada makna yang lain. Okey, tukar hukum hakam ke, mereka ni siapa? Kata Imam Mujahid, mereka adalah para ulama di kalangan orang Yahudi. Sampaikan kata Abu Al-Aliyah, kata Abu Al-Aliyah juga seorang tabi'in, dia kata mereka ni faham apa yang Allah turunkan dalam kitab mereka tu, kitab Taurat tu. Berkenaan, contohnya dia kata, contohnya mereka faham tentang ada ciri-ciri tentang Nabi Muhammad tu, tapi mereka ubah ciri-ciri tu. Jadi itu di antara ulasan para ulama tafsir. Saya harap jelas tuan-tuan dan puan berkenaan dengan ayat 75 suratul Al-Baqarah. Okey. Ada apa-apa persoalan sebelum saya lanjutkan dengan ayat yang berikutnya di dalam surah An-Nisa. Okey. Jelas ya tuan-tuan dan puan, ada apa-apa persoalan? Ada di mana-mana yang saya perlu ulang untuk memahamkan tuan-tuan dan puan? Okey, kalau tiada, saya nak lanjutkan pada ayat dalam suratul Nisa, ya, ayat nombor 46, muka surat nombor 86 ayat ini. Okey, surah An-Nisa. Okey, kita tengok dalam surah An-Nisa pula. Sekejap ya, bagi saya keizinan untuk tengok dia punya terjemahan ayat. Okey. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi
minasyaitanir rajim. Ayat nombor 46 ayat yang berbunyi minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Okey, ayatnya agak panjang, tapi kita terus pergi kepada terjemahan ayat. Okey, ayat nombor 46 Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dalam kalangan orang Yahudi. Okey, ada perkataan hadu. Okey, ada perkataan hadu. Okey, dalam kalangan orang Yahudi ada yang mengubah isi kitab Taurat, Taurat dari tempat-tempatnya. Itu ayat tu jelas, perkataan yuharrifuna. Okey, mereka telah mengubah kitab Taurat itu dari tempat-tempatnya. Okey. Dan mereka berkata, kami dengar tetapi kami mengingkari. Jadi orang Yahudi ni, pertama Allah bagi tahu, orang Yahudi ni mereka telah ubahlah, mereka telah pinda ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat tu. Okey, mereka telah tukar maknanya, mereka telah buat ayat-ayat yang macam ikut selera mereka. Lepas tu Allah bagi tahu mereka ni telah mereka ni cuba untuk mengatakan bahawa mereka ikut kitab Taurat tu. Mereka kata apa? Ya, kami dengar kitab Taurat ni. Kan? Tetapi sebenarnya mereka ni dalam lubuk sanubari mereka, sebenarnya mereka tak ada niat pun untuk ikut. Cuma dia kata, ya saya dengar. Kan? Ya saya dengar hukum tu. Ya saya dengar. Kan? Tetapi sebenarnya Allah kata apa? Mereka memang niat nak mengingkari. Memang tak setuju pun dengan ayat tu. Okay. Kemudian mereka ni pula berkata, dengarlah, sedangkan dengarlah, sedangkan mereka tidak mendengar apapun. Apa maksud dia? Orang Yahudi ni, nenek moyang mereka, orang Yahudi ni, mereka kalau kita baca dalam ayat ini, dia Allah nak sebut tentang dua generasi orang Yahudi lah. Yahudi yang pertama iaitu Yahudi yang nenek moyang orang Yahudi tu. Itu yang dekat ungkapan ayat, di kalangan orang Yahudi ada yang mengubah kitab Taurat tu.
Lepas tu Yahudi yang berikutnya adalah Yahudi yang hidup pada zaman Nabi tu. Allah Ta'ala kata mereka ni sebenarnya macam seperti kata, ya kami mendengar apa yang Nabi nak, apa wahyu yang dibacakan kepada mereka. Okey, macam kita sebut tentang nenek moyang Yahudi tadi lah. Tapi yang ini bukan mendengar kita Taurat. Dia mendengar wahyu yang Nabi sampaikan. Tapi sebenarnya mereka ni sebenarnya memang tak nak. Memang maknanya mereka cakap je, ya kami dengar, kami dah tahu dah teguran tu, kami dah tahu dah hukum hakam dia, okay, Muhammad. Tapi sebenarnya mereka mengingkarinya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, mereka ni pula cuba nak tarik perhatian Nabi SAW. Soalan kata, mereka kata, okey, dengar ya, sedangkan engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Soalannya mereka ni cara dia nak tarik perhatian orang-orang beriman apabila mereka duduk dalam majlis-majlis Nabi kan. So, contohnya mereka berkumpul ramai-ramai, Nabi pun sampaikanlah wahyu. Okey. Mereka yang mendengar wahyu tu, mendengar Al-Quran dibacakan, mereka akan kata, ya kami dengar. Tapi sebenarnya mereka niat untuk tak nak ikut pun. Dalam masa yang sama, mereka cuba macam nak tarik perhatian orang beriman, nak tarik perhatian Nabi tu. Mereka kata apa? Okey, dengar sini. Mereka kata. Okey, sebenarnya mereka nak menarik perhatian. Lepas tu mereka kata apa? Dan mereka mengatakan perkataan ra'ina dengan memutar belikkan lidah mereka dan mencela agama. Okey, apa maksud ra'ina? Okey, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, perkataan ra'ina ni, ra'ina, tuan-tuan kena merujuk ayat 104 surah Al-Baqarah. Kita sekarang terbincang surah An-Nisa, ya, ayat nombor 46. Okay, tetapi kalau tuan-tuan pernah membaca ayat 104 Al-Baqarah, kita akan tahu perkataan ra'ina. Jadi orang Yahudi ni, cara dia nak tarik perhatian, ya, dia kata, okey, dengar ya, kami ni soalan macam kata, okey, kami ada soalan, macam ni mereka cuba nak menarik perhatian, nak bagi orang ramai tumpu kepada mereka. Mereka sampaikan mereka guna perkataan apa? Ra'ina. Kalau macam kita ni macam ra'ina ni sebenarnya tak boleh guna. Lepas tu kita kena tahu ayat 104 Al-Baqarah tu Allah suruh ubah kepada perkataan lain. Okey, ra'ina ni salah satu tujuan orang Yahudi guna, salah satu daripada maksudnya adalah mereka ni sebenarnya macam nak kutuk Nabi. Kata ra'ina tu. Ra'ina tu soalan macam orang Yahudi ni dia ada macam satu terms lah, macam dia punya bahasa dia akan guna istilah, dia kata ra'ina. Ra'ina ni sebenarnya dia adalah maksud yang tidak baik, yang tidak elok. Tapi Nabi SAW sebenarnya awal-awalnya Nabi tak mengetahui kenapa orang Yahudi ni suka kata ra'ina. Dia kata. Tapi sebenarnya perkataan ra'ina tu macam nak mencela Nabi, dan juga boleh membawa masuk ra'ina tu macam dia kata apa? Tolong fokus pada kami. Kan dalam ramai-ramai, kalau macam kita ada majlis kan, ramai-ramai nak menyampaikan ilmu, jadi ada orang ni dia cuba nak attract attention, dia cuba nak dapatkan perhatian. Dia kata ra'ina, ra'ina. Okey, jadi ra'ina tu antara salah satu maksudnya mereka kata apa? Tolonglah bagi perhatian kepada kami, ataupun dia boleh bermaksud kepada sebenarnya dia seperti perkataan yang menghina Nabi SAW. Soalannya kalau bahasa kita macam kita kata, bukan bahasa kita lah, maksudnya soalan macam dia tak setuju Nabi Muhammad tu, dia tak suka Nabi Muhammad tu, maka dia kata tolol dia ni, bodoh dia ni. Tu dia kata ra'ina tu. Okey, jelas Okey. Kemudian
mereka, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Walau annahum. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, jika mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh, okey, kami dengar dan kami patuh dan dengarlah serta perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka, lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka kerana kekufuran mereka, mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja. Maknanya Allah Ta'ala kata macam ni. Allah Ta'ala kata, sepatutnya kalaulah orang Yahudi tu dia ubah ayat, okay, janganlah dia cakap sami'na. Janganlah mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sepatutnya mereka ini kena kata sami'na wa ata'na. Sepatutnya, ya kami dengar, dalam hati mereka ada niat untuk kami akan taat. Bukan, ya kami dengar, bukan ada niat untuk tak nak ikut. Jadi Allah kata, kalau mereka kata kami telah dengar dan kami akan taat, kami akan ikut apa yang telah kami dengar tadi itu. Lepas tu kalaulah Allah, kalau mereka kata apa, dengar ya, dengarlah pula apa yang kami nak cakap. Lepas tu cakap wanzurna. Allah suruh tukar daripada guna perkataan menggunakan perkataan ra'ina, Allah suruh guna perkataan wanzurna. Okey. Lepas tu Allah kata itu lebih baik bagi mereka. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Mereka telah mendapatlah laknat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, yang kita nak fokus sebenarnya adalah kepada ayat yang Allah Ta'ala kata, minal ladzina hadu yuharrifuna kalima amma wadi'i. Itu adalah ayat utama dia sebenarnya. Bukti menunjukkan mereka telah mengubah ayat-ayat dalam kitab Taurat tu bukan pada tempatnya. Bukan tempat tu maksudnya mereka telah pindah, mereka telah ubah tafsir ayat dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Okey, tempat yang ketiga ada penyebut tentang perubahan kitab Taurat. Kita kena tengok dalam suratul Maidah ayat nombor 13. Okey, tengok ayat nombor 13 surah Al-Maidah. Okey. Jom kita baca ayatnya. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Yang ini yang kita nak dapatkan ungkapan ayat ini. Dekat sini kita nak. Okey, jadi tuan-tuan kena mungkin boleh bulatkan ataupun mungkin boleh gariskan di bawah ayat yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Okey. Lepas tu Allah sambung lagi. Wa nasu hazzam mimma dhukiru bih. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. Okay, saya baca terjemahan ayat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Okay, Allah Ta'ala berfirman, Allah nak bagi tahu. Okay, Allah nak bagi tahu kepada orang-orang Yahudi masa zaman Nabi dengan Allah menerangkan, okey, dengan Allah kejap ya. Okey, ayat ni Allah menerangkan, maksudnya begini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerangkan kepada orang-orang Yahudi tentang bagaimana Bani Israel ni, bagaimana
Bani Israel ini telah mendapat hukuman daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Tetapi kerana mereka melanggar, naqdihim, mereka melanggar mithaqahum, janji-janji mereka, la'annahum, maka kami, kata Allah apa? Maka kami laknat mereka. Okey, Allah Ta'ala kata, disebabkan mereka telah melanggar janji, janji itu apa? Isi kandungan kitab Taurat lah. Kan hukum hakam, syariat di dalam tu. Disebabkan mereka tak nak patuh, mereka melanggar janji, maka Allah Ta'ala kata mereka telah mendapat laknat. Okey, dapat laknat ni maksudnya mereka telah dijauhkan oleh Allah daripada mendapat apa? Mendapat rahmat, daripada mendapat petunjuk. Okey. Kemudian Allah kata lagi, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, dan kami jadikan hati mereka ini keras, membatu. Jadi Allah Ta'ala kata, disebabkan mereka telah langgar janji-janji itu, mereka tak nak ikut, kita isi kandungan kitab Taurat, perintah Allah tu, maka Allah Ta'ala kata, kami laknat mereka, dan Allah kata, kami jadikan hati mereka ni keras, membatu. Maksudnya, Allah Ta'ala sebenarnya telah jadikan hati mereka ini tidak lagi dapat untuk menerima nasihat. Maksudnya, Allah Ta'ala telah tutup pintu hati mereka untuk mereka mudah menerima teguran, mudah untuk menasihat. Kenapa? Kerana hati mereka ni dah jadi keras seperti batu. Okey. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Yuharrifuna kalima an mawadhi'ih. Mereka ni sentiasa mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, yakni rosaklah pemahaman mereka dan buruk sekali penyimpangan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Sebenarnya Ibnu Katsir nak kata, sebenarnya Allah sedang kutuk mereka tu. Kan Allah nak bagi tahu teruknya perangai orang-orang yang ada kitab Taurat ni. Okey, mereka telah menyimpang. Apa mereka menyimpang tu? Mereka menakwilkan. Menakwil tu macam mereka mentafsirkan kitab Allah itu bukan menurut yang diturunkannya. So mereka tukar. Mereka cuba nak tukar ayat tu. Maksud ayat dia tu dia cuba kalihkan. Bukan seperti apa yang Allah maksudkan. Kemudian mereka mengertikan ayat itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Samalah seperti tadi tu. Lepas tu mereka mengatakan apa yang sebenarnya tidak difirmankan oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu mereka ni ialah mereka apabila mereka ubah makna, apabila Tuhan kata begini, mereka ubah cari makna lain supaya selari dengan hawa nafsu mereka. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni juga sebenarnya ada sebab lain. Ada lagi perangai lain yang mereka dah buat, bukan sekadar ubah kalam Allah tu, bukan maknanya mereka ubah kitab Taurat tu. Okey, mereka pindah ke, mereka tekuk tambah ke, mereka tukar ayat lain yang bagi ayat tu macam mereka letak ayat tu macam ayat yang bukan apa yang Allah maksudkan. Sebab kitab Taurat dia boleh dipindah. Orang boleh ubah dia. Allah tak jamin untuk jaga dia. Tapi Quran tak boleh. Kalau kita ubah, nanti orang yang hafal Quran akan betul. Ayat ni salah ni. So tak ada siapa yang boleh ubah. Sebab tu siapa buat Quran palsu, kalau ada orang buat Quran palsu lah, pasti akan ada pihak-pihak yang akan membetulkan. Sebab Allah jamin dah, Quran tak akan ada siapa boleh ubah dia. Kalau ada orang tokoh tambah ayat, kan, ataupun orang tukar ayat ni ke depan, ayat ni ke belakang ke, kan,
sebenarnya takkan boleh berlaku. Tapi berbeza dengan kitab-kitab saya pada Al-Quran lah. So kitab Taurat ni dia pindah. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ada lagi perangai mereka yang lain. Mereka ni juga sebenarnya apa? وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Mereka pula sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Maknanya apanya? Mereka tidak mengamalkannya kerana mereka benci. Mereka tak suka dengan isi kandungan kitab Taurat. Bukan sekadar ubah ya. Bukan sekadar mereka ni yuharrifunal kalima mawa'idih, tapi mereka ni macam mereka tak nak apa? Mereka tak nak amal lah si kitab kandungan Taurat itu. Sebab itu berdasarkan apa yang kita terangkan, sebab apa yang para ulama menerangkan, maka kita dapati memang layaklah mereka ni mendapat apa? Mendapat laknat, dan mereka ini layak untuk ditutup terus pintu hati mereka sehingga hati mereka menjadi seperti qasiyah, batu. Bukan Allah menzalimi mereka siapa dapat laknat sebab dapat apa? Sebab dapat hati menjadi batu. Mereka langgar janji. Mereka mengubah kitab Taurat. Mereka memang tak nak amal kat isi kandungan Taurat. Daripada maklumat ini dapat memahamkan kita, patutlah orang Yahudi ni Allah panggil dia mereka dalam Al-Fatihah adalah golongan yang al-maghdub bi'alaihim. Kita minta tiap hari kita minta bagi orang yang solat kan. Ghairil maghdub. Jauhkanlah kita, janganlah kita ini ikut jalan orang-orang yang Allah murkai. Orang murkai itu siapa? Rupanya adalah orang Yahudi. Kenapa dengan orang Yahudi ni? Ni kita dah belajar. Kan? Mereka ubah kitab-kitab tu. Bukan sebab kita tak tahu, kita belajar tadi kan suratul Al-Baqarah. Kok tak orang Yahudi ni? Okey. Jadi, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, ada satu lagi ayat. Kejap ayat dulu tak ambil. Okey. Kemudian kita masuk lagi kepada satu ayat ni, tapi jam kita pun dah 11 minit. Satu lagi ayat, dia agak panjang sikit dalam surah yang sama Al-Ma'idah, tapi ayat nombor 44. Okay, ayat nombor 44 ni saya bercadang kita ulas secara ringkas pada minggu depan lah kot. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, hari Selasa malam Rabu, perbincangan kitab Taurat menurut Al-Quran, siri yang ketujuh. Siri ketujuh ni saya akan tunjukkan, kita akan perincikan surah Al-Ma'idah ayat nombor 44. Yang kita dapati ayat ini jelas menunjukkan berlakunya perubahan kepada kitab Taurat. Tapi sebenarnya maafkan saya. Okey. Ya, tempat keempat ni saya tak sempat nak terangkan, maafkan saya tuan-puannya, pada malam ni tak sempat nak ulaskan ayat yang ke 41 suratul Maidah. Kita bincang insya-Allah pada minggu hadapan. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri pengisian pada malam ni, ada sebarang persoalan ke? Ada sebarang pertanyaan? Ada di mana-mana penerangan yang perlu saya ulang? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat mengetahui berlakunya pindaan, pengubahan, penyelewengan terhadap kitab Taurat yang telah diterima oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey, ada soalan apa-apakah dari tuan-tuan dan puan-puan? Nota saya beri kemudian, tapi tuan-tuan boleh baca ya terlebih dahulu. Siapa yang ada kitab tafsir, dia boleh baca dulu keterangan tafsir ayat nombor 41.
InsyaAllah minggu depan kita akan cerita tentang hukum rejam. Bagaimana Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi tentang hukum rejam. Dan apa jawapan orang Yahudi. Nanti kita akan belajar bagaimana Nabi tanya kepada mereka, kalau orang Yahudi ni dalam kitab Taurat ada ke pasal rejam? Nanti kita akan tengok mereka buat apa. Kita akan jumpa tentang peristiwa tersebut. Tentang soalan Nabi itu kita kena sebut pada minggu depan lah. Atau maksudnya minggu depan tu kita akan belajar sebab turunnya ayat dalam surah Al-Ma'idah tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tiada apa-apa, kita sambung ya minggu depan dengan puan-puan. Ada dekat ruangan chat, Ustaz. Kak Lina tanya. Tanya apa tu, Ustaz? Tanya. Chat tu tanya apa tu, Ustaz? Apa motif mereka meminda kisah-kisah Nabi dalam Taurat? Sorry, salah hijau. Aku dah tengok. Meminda kisah-kisah Nabi dalam Taurat. Soalah memburukkan, Ustaz. Memburukkan Nabi-Nabi itu macam kisah Nabi Lut berzina lah, Nabi Daud pun berzina. Ya. Soalah Israiliyat lah. Dia jadi punca pada Israiliyat tu dan sangat tak logik lah Nabi-Nabi tu melakukan dosa begitu kan. Dan sangat macam tak logik dan sangat, kenapa? Sebab dia orang tu semua pun Nabi-Nabi kaum Bani Israel juga. Apa motif dia sebenarnya memburukkan Nabi-Nabi tu? Motif dia wallahu ta'ala itu saya tak ada maklumat lanjut untuk menerangkan apakah niat mereka di sebalik nak ubah, nak pindah, nak tokok tambah kisah para Nabi. Jadi seperti yang Kak tanya tu, itulah sebenarnya Israiliyat, pengkhabaran Israiliyat yang ada pada orang-orang Yahudi. Jadi wallahu ta'ala alam, apa motif mereka yang sebenarnya. Tapi kalau kita baca pada ayat tadi, memang di antara motifnya adalah mereka memang tapi itu pasal hukum lah. Tapi pasal Nabi itu saya wallahu ta'ala alam. Iaitu kalau ada dia nak menghalalkan buatan zina tu ke apa, tak tahulah ya. Wallahu alam. Tapi perbuatan zina tu akhir kita akan belajar minggu depan, memang mereka mengakuilah sebenarnya ada hukuman rejam tu, tapi mereka saja tak nak baca page. Okey. Jadi kita akan jumpa insya-Allah. Ada di delete dia, Ustaz. Dia bukan delete, dia macam dia sorok-sorok. Dia macam tak nak baca. Contohnya sepatutnya dibaca muka surat nombor 10. Tapi dia skip. Skip. Tapi ada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Salam, kan dia tu adalah Ahlul Kitab kan. Abdullah bin Salam dia kata hang bohong tu, sebenarnya ada. Nanti kita akan tengok macam mana mereka mula-mula nak menyorokkan maklumat tu pasal mereka tak nak dia hukum rejam. Nanti kita akan jumpa tentang dialog tersebut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada maklumat tambahan? Sama-sama ada maklumat tambahan? Okey. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Kalau ada sesiapa yang ada maklumat tambahan, ada pandangan lebih lanjut, tolong kongsikan ya, kita sama-sama belajar. Ada benda yang saya tahu, mungkin tuan tak tahu, mungkin tuan tahu, ada benda saya pun tak tahu. Okey. Tak semua perkara kita mengetahui. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.